السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan kuliah kita yang tertangguh semalam, dan malam ini kita masuk pada bab yang ke-24 di buku kamu, masing-masing boleh cek di buku pada bab yang ke-24. Babun ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengetengahkan cara berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Jadi kita kalau nak buat sesuatu, kita sebagai orang Islam, kalau nak buat sesuatu, lebih-lebih lagi yang melibatkan ibadah, perlu kepada satu petunjuk ataupun satu panduan yang tepat, yang kita tidak boleh, maksudnya kita tidak boleh ikut beribadah itu sesuka hati kita tanpa ada petunjuk ataupun panduan. Dan panduan kita sebagai umat Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada satu contoh ikutan yang untuk kita semua ini kita ikuti. Baik. Berkenaan dengan bab makan, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ini. Dalam bab ini kita akan tengok bagaimana adab, ditekankan adab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Kalau hari ini kita makan sesuka hati kita, makan sehingga kenyang, tapi kita tengok bagaimana adab yang diberikan atau ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dari cara Nabi duduk, dari cara Nabi makan, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ataupun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah ketika makan. Dan juga kalau sempat kita akan lihat dalam bab pada malam ini, kalau sempat kita akan lihat tentang bab berkenaan dengan roti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga lauk-lauk yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Baik. Lihat pada hadis yang pertama dalam tajuk ini, iaitu hadis yang ke-137 dalam buku kamu. An Ibn al-Ka'bi bin Malik an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalasan. Baik. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, Nabi makan, selepas makan itu baginda akan menjilat jari-jari baginda 3 kali. Ni, dari hadis yang pertama ni, dari Ka'ab bin Malik ini dia kata, Nabi kalau makan, selepas nak makan, Nabi akan menjilat jari-jarinya 3 kali. Ini hadis pertama. Kuncinya di situ, Nabi akan menjilat jari-jarinya. Makna kata kalau jari-jarinya ada berapa jari? 5 jari lah, sebab Nabi makan pakai tangan kanan. Nabi akan menjilat jari-jarinya 3 kali. Maksudnya setiap kali, setiap satu jari ni Nabi akan jilat 3 kali. Makna kata 15 kali Nabi akan menjilat jarinya selepas makan. Itu hadis daripada Ka'ab bin Malik. Namun, ada qila. Maksudnya ada pendapat lain, ada hadis yang lain yang mengatakan hadis ini daripada dikeluarkan oleh Muhammad bin Bashar, katanya yal'aqu asabi'ahu salasa. Kalau hadis yang pertama tadi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilat
Lepas makan Nabi akan menjilat jari-jarinya sebanyak 3 kali. Setiap jari itu Nabi akan jilat 3 kali. Tapi hadis yang qila ni, maksudnya pendapat yang lain, mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjilat jari-jarinya selepas makan itu 3 jari. Berbeza ya. Yang pertama tadi Nabi jilat jari-jarinya 3 kali. Yang kedua ini Nabi menjilat 3 jari. Dan kata penulis buku ini, iaitu Abu Isa, iaitu Al-Imam At-Tirmizi, dia kata hadis yang pertama itu tidak kuat. Akan tetapi pendapat yang kedua, hadis yang kedua yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas makan menjilat 3 jari, ini lebih kuat dan lebih dipakai. Makna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilat 3 jari sahaja selepas makan. Ya, apa dia jari-jari itu? Ya. Dari yang menunjukkan sebahagian daripada adab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi makan, dalam perihal makan, Nabi tunjukkan beberapa adab yang Nabi jadikan contoh kepada kita. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Apa jari-jari itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama wahiyal ibham, iaitu ibu jari. Yang kedua, as-sababah, jari telunjuk. Dan yang ketiga, al-wusta, jari tengah. Makna kata, 3 jari ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk ketika Nabi makan. Jadi hadis yang pertama tadi boleh kita faham, ya, boleh kita faham, tapi yang kedua ini lebih diangkat, lebih dijadikan hujah. Faham? Ya. Jari mana tadi? Ya. Jari mana? Ibu jari. Yang kedua, jari telunjuk dan juga jari tengah. Jari tengah. Orang-orang sebut jari hantu lah. Ya, ada jari nama lain lagi ni, tapi tak payah sebut di sini. Saya insert kita. Ya, jari 3 jari ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tunjukkan. Ya. Dan kenapa? Dia ada sebab dia. Ada signifikan dia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan makan dengan 3 jari ini. Ya, yang 3 jari ini. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari ini, bil asabi' salasi. Nabi gunakan jari ini untuk memegang makanan yang boleh dipegang. Sebagai contoh, Nabi makan roti. Nabi makan roti. Mana kata kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti, Nabi gunakan dengan 3 jari ini. Ya. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 5 jari? Ada. Waktu-waktu tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menggunakan 3 jari. Ya. Dan waktu-waktu tertentu Nabi akan menggunakan 5 jari. Makna kata kita kalau nak makan, makanlah dengan 5 jari, makan 3 jari. Ikut kepentingan ataupun keperluan makan yang kita makan. Takkanlah kita makan nasi dengan 3 jari. Kenyang atau tidak? Makan nasi dengan 3 jari. Mana Nabil? Makan nasi dengan 3 jari kenyang atau tidak? Memanglah tak kenyang Nabil. Ya. Tapi bila makan roti, Nabi makan dengan 3 jari. Apa signifikan dia? Satunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang tidak banyak makan. Nabi makan dalam kuantiti yang sikit. Nabi makan ikut keperluannya. Bukan seperti kita. Ya, kita tak penting, tak perlu pun kita makan. Ya. Manusia normal ni satu hari berapa kali dia makan? Satu hari berapa kali? Yang normal lah 3 kali. Sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang, bukan malam, petang. Ya, yang makan malam ni kita lah yang selalu amalkan. Ya. Tapi tengok yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, dan kadang-kala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 4 atau 5 jarinya, ya, dan tidak semestinya pun, ya, Nabi makan dengan 3 jari. Yang Ustaz sebutkan tadilah, tidak semestinya pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Kadang ikut keperluan. Ya, kita memakan 3 jari dipersilakan. Kita nak makan 5 jari dipersilakan. Jangan 2 jari. Ada orang makan 2 jari kah? Ada orang makan 2 jari? Tu makan mie, chopstick. Betul kah chopstick? Tu makan 2 jari lah tu. Menggantikan jari. Ya.
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita 3 ataupun 4 ataupun 5. Dapat bayangkan tak macam mana makan dengan 4 jari? Dapat tak bayangkan? Makan dengan 4 jari. Makan dengan 4 jari. Kita orang Melayu sebab kita makan nasi. Coba tinggal di negara Arab. Ini perkara biasa. Makan dengan 3 jari, dengan 4 jari. Orang Arab dia biasa. Orang Melayu yang macam mana Ustaz makan 4 jari? Macam mana kita mau pegang? Ya. Ada satu makanan Arab, kalau tidak silap Ustaz, namanya makanan tu asida. Orang Arab dia tahu. Makan asida ni 4 jari. Dia makan 4 jari. Kita orang Melayu, orang biasa dia tak akan makan. Apalagi orang Bugis, orang Suluk susah mau makan asida ni. Ustaz first time makan asida tu orang Arab, kawan orang Arab bawa makan. Kejut juga Ustaz. Tapi mengenyangkan benda tu, mengenyangkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk kepada kita, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makan dengan 2 atau 3 jari. Baik, itu adab yang pertama. Maknanya Nabi makan menggunakan tangan. Tangan pula tangan kanan lah. Ya. Yang kedua, adab yang kedua ini, ya. Laqul asabi' ba'da al-faragh min at-ta'ami tamaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas makan, Nabi akan menjilat jari-jarinya. Maknanya 3 jari tadi Nabi akan jilat. Lepas makan itu Nabi akan jilat 3 jarinya. Ya. Kalau Nabi gunakan 5 jari, Nabi akan jilat ke 5 jarinya. Ya. Tapi disebutkan dalam hadis tadi Nabi menjilat dengan makan dengan 3 jari. Makna kata lepas makan Nabi pasti akan menjilat jarinya. Kalau kita belajar sains lah, dulu Ustaz sempat belajar sains, tak tahu betul ke atau tak. Mungkin Hafiz dia boleh betulkan. Hafiz kan belajar sains kan. Di antara rahsia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita makan dengan Nabi mesti jilat 3 jari ni. Lepas makan mesti Nabi jilat jari. Kenapa? Ya, di sini ni orang sebut ada enzim. Enzim kah? Enzim ke enzim? Dialah tu. Di sini 3 jari, betul tak? Tu rahsianya. Enzim ni kalau masuk dalam badan dia benda baik lah. Ya, Ustaz pun bukan budak sains. Tapi itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan antara hikmahnya. Dan Nabi makan, Nabi menjilat jari itu selepas Nabi makan. Selesai Nabi makan baru Nabi jilat. Bukan ketika makan setiap kali lepas makan, tak. Selesai makan keseluruhan, sudah habis makan itu baru Nabi menjilat jari. Ada macam kita. Ya, kalau kadang kita ni makan lagi tak. Kalau Nabi dia tunjuk lepas makan itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjilat jarinya. Kerana apa? Kerana perbuatan. Kalaulah makan, setiap kali makan menjilat jari, setiap kali makan menjilat jari, perbuatan itu dibimbangi, ya. Perbuatan itu, ya, dibimbangi, tidak menyenangkan orang yang berada makan dengan kita ketika itu. Ada orang yang tidak senang kalau kita makan setiap kali makan tu. Ya. Kalau kita makan banyak, ya, satu kali kita makan dalam 50 angkat tangan ini, boleh 50-100 kali. Lenguhlah setiap kali makan. Tak. Tapi selepas makan, ya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita apa hikmahnya, ya, apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kita supaya lepas makan itu dengan menggunakan 3 jari dan Nabi jilat dia punya jari-jari itu. Apa hikmahnya? Ya, di antara hikmahnya yaitu untuk mengambil berkat pada makanan yang kita makan. Apapun makanan kita, sedap atau tidak, dia ada berkat. Dia ada berkat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan begitu. Setiap kali makan, Nabi akan makan dengan 3 jarinya. Seperti mana hadis sahih, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim ini yang dikeluarkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi makan ini, Nabi akan menjilat 3 jarinya. Kana idza akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, lepas Nabi makan mesti Nabi menjilat 3 jarinya. Kerana apa? Kerana Anas bin Malik ini dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Anas bin Malik dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iza saqatat luqmatu ahadikum." Kalau jatuh makanan di kalangan kamu, kita sedang makan, jatuh makanan itu. Jatuh di lantai, jatuh di piring, ya, jatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyumit anhal adha." Kamu tiup sahaja. Makanan itu jatuh, sebagai contoh jatuh, kita makan tengah makan, jatuh di meja. Ya, ambil, tiup sahaja. Nabi ajar, tiup sahaja dan bersihkan. Kemudian makanlah semula makanan itu, wal yakuliha, dan makanlah semula makanan itu, wala yada'ha lisyaitan, kerana jangan bagi peluang kepada iblis syaitan, kata Nabi, untuk makan makanan yang terjatuh bersisa itu, jangan. Ni sebab tu Ustaz sebut dalam kamu, kalau adab antaranya pelajar madrasah Ubudiyah ni, apa adab ketika pergi kenduri Ustaz sebut? Kalau makan, ambil lauk 2 sahaja. Tidak lebih daripada itu. Bukan suka-suka Ustaz menghalang kamu. Ya, takut kalau kita ambil banyak dia akan jadi membazir. Ni, Nabi sudah tunjuk. Kalau makan, kebetulan makan jatuh makanan, ambil, tiup, makan balik. Kerana ya, kalau kita biarkan, kata Nabi, kita ini sesungguhnya memelihara ataupun memberi peluang syaitan makan saki baki itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada kita, wa amarna an-naslutal qas'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya makan sehingga licin. Makan sehingga licin. Makna kata jangan, kalau nak makan sehingga licin ni, ya, perut kita betul-betul berada dalam keadaan stabil, kosong. Kalau perut kita penuh, baru dihidangkan makanan yang lain lagi, macam manalah kita berharap supaya perut itu boleh jadi, supaya kita boleh makan, yang pinggan yang kita makan tu bersih, tak? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya, kenapa kita diperintahkan supaya bila makan ini, ambil makanan yang terjatuh, ya, tiup ataupun bersihkan sahaja, kemudian makan, dan pastikan bekas makanan kita licin. Ya, kerana apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kerana kamu tidak tahu, kita tidak tahu, kata Nabi, di antara sekian banyak makanan itu yang mana satu ada berkatnya. Ada berkatnya. Sama adakah makanan yang pertama masuk di mulut kita itu berkat, ataupun makanan yang jatuh itu, yang tinggal bersisa itu yang berkat. Ya. Itu tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita makan sehingga licin. Nih. Ya. Jadi kita nampak di situ suruhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesungguhnya mengandungi suatu hikmah tersembunyi. Ya. Yang satunya disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita makan dengan menggunakan tangan. Itu hikmah yang pertama. 3 jari tangan kanan, ya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam isap setiap 3 jari ini, dan yang ketiga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata kepada kita suruh makan sehingga licin, maksudnya pinggan itu bersih, ya, kerana kita tidak tahu di antara sekian banyak makanan yang kita makan pada ketika itu yang mana satu berkat. Jadi itu antara hikmahnya, ya. Kerana ada setengah kepercayaan, termasuk bangsa-bangsa kita sendiri, orang Melayu ada kepercayaannya. Ya, ada kepercayaan orang Melayu ni, bila makan dia kata tinggalkan sedikit baki. Ada. Mungkin kita tidak terdedah sekarang, dia kata tinggalkan sedikit baki. Adalah dia kata mungkin nenek moyang ke datang ini, tak, ini menyalahi dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara hikmahnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat pada makanan itu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan bahawa dalam setiap makanan yang kita makan itu ada berkatnya. Ya. Yang kedua, ya, bila nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam cara Nabi makan itu,
Ya, sebenarnya dia untuk menguatkan tubuh badan kita. Cara untuk menguatkan tubuh badan kita, makan dalam keadaan bersih. Kata Imam An-Nawawi sebut di sini ya, berkenaan dengan berkat ini. Berkat makanan itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Makna wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Yang pastinya ia tetap mempunyai berkat. Hanya saja kita tidak tahu berkat itu terletak di mana. Sama ada berkat itu tertinggal di jari kita atau ia bersisa di tempat makan itu. Kita tidak tahu. Sebab tu kalau ada tumpah ataupun jatuh makanan, ya, ambillah makanan itu. Ambillah makanan itu. Ada setengah orang tak tahu lah Ustaz, bila dia kata pendapat tu selagi tak 5 saat ambil boleh dimakan. Betulkah? Selagi tak 5 saat jatuh masih boleh dimakan. Tak tahu betul ke tak? Ya, Ustaz tak pernah pun. Ustaz nampak benda tu selagi dia jatuh tempat bersih, ambil. Kalau dia jatuh di atas tai kucing janganlah ambil. Ya. Jatuh betul-betul parking makanan ikan tu jatuh di atas tai kucing. Oh, Ustaz kata Nabi buat. Tak, bukan begitu. Jadi fitnah pula kepada Nabi, bukan. Ya. Namun yang sangat dikesali, ya, penulis buku ini sebut yang sangat dikesali, ya. Hari ini makanan diletak di atas suprah atau lapik. Faham tak? Macam kita makan di atas tikar. Kita lah makan di madrasah ni atas tikar, di rumah ke. Makanan kita jatuh di atas tikar. Suprah itu. Kemudian kita tidak pungut. Kemudian kita buang. Kita buang. Tikar tadi, yang makanan di atas tikar, di atas safra tadi, kita angkat, kita buang. Ya, sesungguhnya perbuatan kita itu sebenarnya kita telah memberi peluang kepada syaitan untuk makan. Mana kata lepas makan, jangan ada bersisa. Jangan ada bersisa. Jatuh sedikit makanan, ambil. Kecuali yang sudah dari mulut lah. Ya, sisa-sisa dari mulut letak di situ sengaja ambil, habiskan, tak boleh begitu. Ya, tak boleh. Nah ni. Kerana perbuatan kita itu, ya, sesungguhnya memberi peluang kepada syaitan untuk ikut makan. Gembiralah syaitan sebab kita jaga dia. Kita jaga dia. Tak tu kalau di rumah-rumah nampak ya, kalau di rumah-rumah kadang jatuh makanan tu kan. Ya, kadang di rumah ni makan bukan dapat ni. Bukan dapat kita kawal. Kita makan di rumah ni. Kadang membazir pun makanan di rumah. Ya, sebab kita tidak ikut apa yang telah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita tentang cara makan ini. Ya. Mana kesimpulan daripada tajuk ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan kepada kita adab yang paling hebat berkaitan makan, kerana makanan itu masuk ke dalam mulut kita dan diproses dalam perut kita sehingga dia menjadi darah daging. Kalau makanan kita, makanan yang tidak berkhasiat, makanan yang tidak berkat, lagi-lagilah akan menyebabkan kita ini malas beribadah, ya, baca Al-Quran pun malas. Cuba tanya, tak baca Al-Quran malas. Mungkin kita hidup di madrasah ni, disiplin kuat. Kena baca Al-Quran selalu, hebatlah. Tapi coba balik rumah. Mungkin terlepas pandang. Ya, ibu-ibu yang berada di rumah tu bila nampak, ya, bila dengar begini, cuba amalkan. Cuba praktikkan. Kalau jatuh makanan, terus ambil, tiup sahaja. Sebab dia tidak kotor. Kerana ada berkat di situ. Kita tidak tahu. Mungkin yang jatuh itu, yang kita biarkan, itu berkat. Tu yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Baik, hadis yang ke-139 seterusnya, ya, cara Nabi SAW duduk ketika makan. An Abi Juhaifa qala Nabi SAW amma ana fala akulu muttaki'an. Kita sudah belajar tajuk ini semalam. Ya. Daripada Abi Juhaifa katanya, Nabi SAW ini, ya, kata Nabi, aku tidak makan secara bersandar. Tu kata Nabi SAW. Nabi tidak makan bersandar. Faham tak maksudnya Nabi tidak makan bersandar ini? Sebab untuk mengelakkan Nabi ini kenyang. Tahu tak bersandar macam mana? Kita makan di atas kerusi. Ya, kita makan di atas kerusi, makan begini.
Makan macam orang malas tu. Itu satu. Ya, disebutkan di sini. Ya. Dan perbuatan kita makan bersandar itu, ya, yang Nabi tidak makan bersandar, tapi kalau kita makan bersandar, perbuatan itu menyebabkan perut kita dia tidak selesa dan dia akan minta banyak makanan lagi. Kita makan bersandar, perut itu dia rasa kurang, menampung kekurangan dan dia akan minta makan lagi. Itu satu. Yang kedua, cara makan yang bersandar itu, ya, yang duduk. Cara bersandar, ada duduk setengah orang yang Ustaz sebut kemarin. Ya, dia baring. Dia baring-baring depan TV, ya. Di sini ada popcorn, kacang, nganyin. Kan? Baring dia tengok TV. Gini, makan. Ni cara makan yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana cara ini makan cara orang takabbur. Yang dia menganggap walaupun dia makan dalam keadaan begitu, dia boleh masih kenyang. Ya, tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kita. Makna kata kalau makan jangan bersandar. Jangan bersandar kalau makan. Duduk sama ada bersandar di dinding. Ya, itu makan. Apatah lagi kalau kuliah. Kalau kuliah orang suka duduk di tiang-tiang, suka duduk di dinding-dinding, ya. Sebab apa? Sebab bersandar, ya, boleh tidur. Ya, tak apa-apalah, yang penting dia datang kuliah. Tapi itu adabnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Baik. Dan juga Ibn Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad ini, dalam kitab yang sangat masyhur dalam Zadul Ma'ad, Ibn Al-Qayyim ini dia mengatakan, ya, bila disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aku tidak makan secara bersandar. Lalu Ibn Al-Qayyim ini buat pembahagian, ya. Cara bersandar yang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang pertama itu al-ittika'u 'alal jambi. Ya, bersandar sambil baring yang Ustaz sebut buat tadi. Ini yang pertama yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-tarabbu'. Apa dia? Tarabbu' ni apa? Duduk bersila. Duduk bersila itu, ya, kalau boleh makan time duduk bersila, kalau boleh lepas ni kita ubah. Kenapa duduk bersila tidak boleh? Selesa atau tidak bila kita makan duduk bersila? Selesa atau tidak? Pastinya tidak selesa. Kena lagi orang yang berperut mancung macam Ustaz, ya, bila bersila, azabnya bukan main. Azab perut, azab pada dada. Itu sebab kadang-kadang tu bila duduk bersila makan ini kita nampak macam beradab. Tapi disebut di sini, ya, duduk bersila. Ataupun yang ketiganya, al-ittika'u 'ala ihda yadayhi, ya, dia bersandar dengan satu tangannya. Ya, tadi itulah Ustaz sebut. Dia makan bersandar dengan satu tangannya. Ni, dia duduk macam kamu duduk sekarang, duduk, dia tangannya dia buat begini. Ini 3 duduk ini yang jangan buat sudah. Apa dia yang pertama? Bersandar sambil berbaring. Yang kedua, duduk bersila ketika makan. Kita ubah lepas ni. Dan yang ketiga, duduk dengan satu tangan di belakang. Dia bersandar dengan satu tangannya. Ni. Jadi makna kata selepas ini kita ubah. Baik. Ya. Hadis yang ke-141. Hadis yang ke-141. Anil Ibn Ka'ab bin Malik radhiyallahu an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi salati wa yal'aquhunna. Ya. Lebih kurang tadilah daripada Ka'ab bin Malik ini daripada ayahnya. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan ini dengan menggunakan 3 jari lalu Nabi menjilat jari tersebut, ya. Dan juga kita kena ingat, ya. Kita kena ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menjilat jarinya terlebih dahulu sebelum baginda mencuci tangannya. Makna kata Nabi akan jilat. Pastikan bersih. Pak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jilat bagian atas ini. Ya, kalau kita mungkin adalah berpadalah kan, berpadah. Ya, berpadah sebab kita makan nasi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti. Sebab tu Nabi cubit dengan 3 jari. Ya, kita makan nasi. Bila makan nasi, tentunya tangan kita akan penuh. Maka kita jilat berpadah.
Faham tak? Bukan maksudnya masukkan semua. Bukan. Ni lain pula, orang gelik juga kita orang tengok. Tapi kalau kita, ya maksudnya cuci tangan, Nabi SAW akan buat, kita ambil sunnah itu dahulu. Ambil sunnahnya saja. Sudah. Ataupun sekadar, tak payahlah bunyi. Kadang-kadang ada orang kasi bunyi ya. Dah, cukup. Cukup. Sebab ada orang, sebut tadi, ada orang yang mungkin tidak selesa. Bila kita buat begitu, ada orang yang mungkin tidak selesa. Anda Nabi SAW tunjukkan kepada kita, lepas Nabi makan, Nabi jilat jari-jarinya, kemudian barulah Nabi SAW cuci tangan. Nabi basuh tangannya, ya. Dan tidak bolehlah kita mengatakan perbuatan menjilat jari selepas makan itu sebagai jijik. Tidak boleh. Kalau ada orang kan, kita makan dan kita jilat jari, ya, terus orang pun gelik, kenapa kau buat begitu? Joroknya juga aku ni, bahasa kita, joroknya, kotor pengotor, jijik aku. Tak boleh. Orang yang cakap benda begini, dia gelik benda begini, tolong dia mengucap balik, kerana ini sunnah. Istighfar banyak-banyak, suruh dia mengucap balik sunnah. Apa kau jijik dengan sunnah? Ya, ni hebat orang hari ini ni. Dia nak belajar ni, tapi dia punya ni, dia nak belajar, tapi dia kutuk sunnah tu. Mana kata kalau kita tak tahu benda ni betul kan tak, diam-diam. Lebih baik diam daripada berkata-kata yang menyakitkan hati. Berkata baik kata Nabi ataupun diam. Kalau kita tidak tahu, sudah diam. Tapi jangan kita saja umpan. Mentang-mentang kita belajar syama'il, ya, yang ustaz cakap Nabi SAW menjilat jarinya, kita pun makan di restoran. Semua 9-10 orang ni, orang tengok, kenapa kamu? Sunnah pak? Tak boleh. Jangan begitu. Ya, sebab orang tidak faham. Jadi kita kasih faham dengan cara yang cukup berlemah lembut. Baik. Dan seterusnya, An Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa mu'imin minal ju'. Ya. Kata Mus'ab bin Sulaim, dia mendengar daripada Anas bin Malik, katanya, Nabi SAW ini telah dibawakan kepada Nabi buat tamar. Telah dibawakan kepada Nabi buat tamar. Lalu kata Anas bin Malik, aku melihat Nabi makan dalam keadaan duduk mengangkat kakinya kerana lapar. Kata Anas bin Malik, ya, dibawakan satu talam, satu bakul buat tamar kepada Nabi. Lalu Nabi SAW pun, Nabi makan dalam keadaan Nabi mengangkat kakinya. Faham tak kalau Nabi mengangkat kakinya? Maksudnya Nabi melipat kakinya. Macam kita duduk biasa. Ya, kita melipat. Sama ada Nabi duduk dengan melipat dua-dua kakinya, ya, ataupun Nabi SAW melipat salah satu daripada dua kakinya. Faham tak? Jadi cara begitu yang Nabi SAW, ya, yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Dan di antaranya, ya, di antara pengajaran yang ditunjukkan daripada sini, daripada Anas bin Malik ini, ya, hadis daripada ataupun sanad daripada Imam Ahmad, ya, yang telah dengan lafaz yang berbeza tetapi maksudnya sama, iaitu dibawakan kepada Nabi SAW. Uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamrun, dibawakan kepada Nabi satu bakul tamar. Faja'ala yaqsimuhu bimiktalin wahidin wa ana rasuluhu bi hatta faragha minhu. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dibawakan kepada Nabi buah tamar itu dalam satu bakul, diletakkan kepada Nabi. Ya. Tapi Nabi tidak makan semua. Apa Nabi buat? Nabi suruh Anas bin Malik ini untuk agih-agihkan kepada para sahabat. Ya. Nabi suruh Anas bin Malik untuk agih-agihkan buah tamar itu untuk diberikan kepada sahabat. Ya. Kerana walaupun dalam keadaan itu Nabi SAW makan, dalam keadaan itu Nabi panggil para sahabat untuk sama-sama makan, walaupun dalam keadaan ketika itu Nabi berada dalam keadaan lapar.
Ketika Anas bin Malik nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sebakul buah tamar, lalu kepada Nabi itu Nabi ambil sedikit, Nabi perintahkan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, bagi-bagi kepada para sahabat. Ketika itu kata Anas bin Malik, Nabi lapar. Anas bin Malik tahu Nabi lapar ketika itu. Memang ketika itu mereka lapar, ya. Walaupun lapar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil semuanya. Nabi mengambil untuk secukupnya untuk dirinya. Dalam syarah ini Nabi hanya mengambil satu buah, satu biji buah tamar. Coba kalau kita, yang istilahnya orang kita panggil tamaha, ya, dan kita lapar lagi, itulah masanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita, walaupun Nabi itu lapar, Nabi tidak ambil semua. Baik. Untuk tajuk yang seterusnya, bab yang ke-25, babun majaa fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab pada mengetengahkan tentang sifat roti, ciri-ciri roti, ya, yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis 143 pada buku kamu. Tengok hadis 143 pada buku kamu. Ustaz cek juga, ya, pada buku Ustaz ni, yang satu ini, ya. Ada ni sebutkan. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah, annaha qalat, sungguhnya Aisyah ini berkata, ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi syair yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidatina Aisyah katanya, keluarga Muhammad ini, keluarga Nabi, tidak pernah merasa kenyang. Kata Sayyidatina Aisyah, keluarga Nabi tidak pernah merasa kenyang, dan kami ini, ya, tidak pernah makan roti. Roti itu kami makan, kalau sekadar makan roti keras itu, roti kering. Roti kering ini kami makan tidak pernah melebihi 2 hari secara berturut-turut. Maksudnya, satu hari Nabi makan, keesokannya Nabi tidak makan. Keluarga Nabi, ya. Sehinggalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat, barulah keluarga Nabi ini dapat merasa sedikit roti yang sedap-sedap. Makna kata, waktu Rasulullah masih hidup, Nabi tidak izinkan keluarga-keluarganya makan benda-benda yang sedap. Ni pemimpin ni, Rasulullah pemimpin, ya, tapi dia tidak memikirkan tentang perutnya semata-mata. Nabi bagi peluang kepada orang lain untuk merasa kenyang, tapi untuk dirinya dan keluarganya tidak merasa kenyang. Sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, barulah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan, ya, merasa sedikit makanan yang sedap-sedap, bukan mewah, sedap, ya. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makannya sedikit. Nabi ini makannya sedikit, bukan banyak Nabi makan, sedikit sahaja yang Nabi makan. Ya, sedikit. Nabi memang jenis yang makan sedikit. Kerana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hanya lekeh. Nabi melihat dunia ini lekeh, bukan benda yang penting bagi Nabi. Sebab tu Nabi diutuskan tu bukan untuk menunjukkan kepada kita Nabi banyak makan. Kalau Nabi ditutus kepada kita, kita baca kisah Nabi, kalaulah ada kisah Nabi yang Nabi ini orang kuat makan, bagaimana kita umatnya lagi kita berlebih-lebih. Hari ini ramai orang berlebih-lebih, ya. Tapi disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan hingga kenyang, ini bukanlah agenda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula, ya, kalaulah Nabi ini banyak makan, pastinya Allah Ta'ala berikan Nabi makanan yang banyak, tapi tidak diberikan oleh Allah. Makanan yang banyak ini tidak diberikan kepada Nabi dan keluarganya. Mana kata begitulah, Nabi tidak banyak makan, dan kita seharusnya ikut Nabi yang tidak banyak makan. Tapi susah. Kita nak ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sunnahnya. Apa sunnah Nabi yang kita akan bawa sampai mati? Apa dia? Janggut ni, ini sunnah yang akan kita bawa sampai mati. Adakah bila orang mati dicukur janggutnya? Ada? Dah.
Dia tak ada. Ni, beruntunglah siapa yang berjanggut. Ya, bila dia mati sampai ke tanah perkuburan, masuk dalam kubur pun janggut ini, sunnah ini menemani kita dalam kubur. Baik. Dan juga pada hadis yang ke-144 pada buku kamu, tengok. An Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili yaqul ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Daripada Sulaim bin Amir, katanya aku telah mendengar Abu Umamah al-Bahili. Ya, Abu Umamah al-Bahili, kalau ada masa nanti Ustaz cerita siapa dia ni Abu Umamah al-Bahili. Ya, nanti Ustaz cerita pada kamu. Dia kata, dia telah mendengar Abu Umamah al-Bahili ni, dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya tidak pernah pun merasa roti yang mewah-mewah ini, ataupun Nabi tidak pernah berlebihan memakan roti itu. Sekadar makan roti kering, yang keras itu, itulah makanan Nabi dan keluarganya. Nampak? Itu yang makan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya makan. Dan dikatakan bahawa di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam qillata ta'amun ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak makanan. Subhanallah. Nabi manusia hebat, di rumahnya tidak banyak makanan. Tapi kalau kita simpan makanan, salah atau tak di rumah kita? Tak salah, yang salah membazir. Ya, beli makanan sampai berminggu-minggu tak dimakan. Beli makanan mahal-mahal di bandar, beli minuman mahal-mahal di bandar, ya, bawa balik, letak di esbok, berminggu-minggu buang. Ni membazir. Ni yang membazir. Beli makanan mahal-mahal, meraihkan hari jadi, meraihkan kenduri mahal-mahal. Ya, lepas tu letak di esbok berminggu-minggu, buang, membazir. Ni sebab orang kita. Ya, perbuatan melebih-lebih ni. Ya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi dan di rumah keluarga Nabi tidak banyak makanan. Bayangkan begitu. Ya, dan ada satu hadis daripada Bukhari, ya. Hadis yang lainnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Katanya, dakhalas imra'atun ma'hab ibnatani lahat tas'alu. Telah datang seorang wanita, ya, datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah, datang ke rumah Nabi. Seorang wanita membawa 2 orang anak perempuannya dan dia minta makan kepada Sayyidatina Aisyah, minta makan. Lalu Sayyidatina Aisyah kata, ketika itu tidak ada makanan lain melainkan 1 biji buah tamar. Tahu tak buah tamar ni apa? Kurma. Buah kurma. Lalu Sayyidatina Aisyah ini dia berikan kepada wanita tadi buah kurma ini, dan wanita tadi bila dia dapat buah tamar yang Sayyidatina Aisyah bagi, wanita ini dia potong pula buah tamar tu bagi 2. Lalu diberikannya kepada kedua anaknya tadi, walam ta'kul minha. Tapi wanita tadi, ibu tadi tidak makan. Summa qamat fa kharajat. Kemudian selepas dia wanita tadi bagi makan anaknya 2 belahan buah tamar tadi, kemudian dia pun berlalu. Ya, dia pun berlalu daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang ketika itu. Ya, masuk ketika itu ke rumahnya, dan lalu Aisyah pun sebutkan cerita ini. Terus cerita kepada Nabi tentang perihal wanita yang datang tadi bersama 2 anaknya, minta kurma dan diberikan kurma dan dibelah itu, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Mani batulia min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitram minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kabar gembira. Ya, bagi siapa yang dikurniakan anak perempuan, bagi Nabi dalam konteks hadis ini, siapa yang dikurniakan anak perempuan, dia menjaga anak perempuan ini dengan penuh baik, tapi dia dalam keadaan susah.
Ya, Nabi sebut siapa yang dapat anak perempuan, dikurniakan anak perempuan tanpa ada anak lelakinya dan kehidupannya susah. Lalu dalam kehidupannya yang susah itu dia menjaga anak perempuannya ini sehingga anak perempuannya ini menjadi solehah. Kata Nabi, sesungguhnya ya, kunna lahu sitram minan nar, sesungguhnya anak perempuan itu akan menjadi pelindungnya daripada api neraka. Nih. Siapa yang dikurniakan anak perempuan, tidak ada anak lelaki, hidup dalam keadaan susah, ya, dan dia ya, makan pun tidak cukup. Nih buat ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu di luar sana yang makan pun menjaga anak dalam keadaan susah, menjaga anak dalam keadaan tertekan sebab tidak cukup duit nak beli makanan, tidak cukup itu untuk buat itu buat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau jaga anak tu bagus-bagus, ya, jaga dia, sekolahkan dia, didik dia, ya, tidak biarkan dia terdedah dengan dunia, ya. Tak suruh dia masuk AFK apakah sebagai contoh, ya. Dijaga anak ni sehingga solehah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan itu menjadi sitaran, pelindung bagi ibunya. Itu. Ya. Baik. Hadis yang ke-145 kita bacakan hadisnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'a tawiyan huwa wa ahlu. Allahumma salli ala Muhammad. La yajiduna asha'an wa kana aktharu khubzihim khubz asy-sya'ir. Ni kalau kita faham hadis ni sebab kita. Kata Ibnu Abbas, ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa malam ini Nabi dan keluarganya tidak dapat makan dan Nabi terpaksa mengikat perut. Beberapa malam Nabi tidak dapat makan bersama keluarganya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapar dan berikat perut kerana tidak ada apa-apa yang hendak dimakan. Wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir, dan kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat makan, Nabi hanya makan roti kering. Tu Nabi berlapar. Beberapa malam Nabi dan keluarganya lapar sebab tidak ada makanan. Kalau Nabi lapar, Nabi boleh sahaja perintahkan para sahabatnya nak makan, nak apa, tapi Nabi jaga. Nabi jaga dengan ahli keluarganya tidak makan. Nabi nak tunjukkan hidup di atas dunia ni jangan terlalu sukalah. Ya, biarlah kita berlapar. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak puasanya. Nabi terlalu banyak puasa sunat Nabi. Ya, Isnin Khamis itu memang tidak terlepas lah. Itu memang puasa Nabi. Ya. Hari-hari putih lagi yang kita biasa itu. Tuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hanya ikut apa yang kita termampu. Baik. Dan hadis ini, ya, kita habiskanlah tajuk ni ya. Ya, kita mau balik ke mana juga, ke sini juga kita kan. Ya. Baik. An Sahal ibni Sa'id annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiy. Ya, daripada Sahal ibnu Sa'id ini, dia ditanya. Sa'al, ya, ditanya dia. Dia ditanya, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiy? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini makan roti yang telah ditapis, iaitu roti putih yang telah diayak tepungnya? Ditanya kepada Sahal ini, Nabi pernahkah makan roti putih yang telah diayak tepungnya? Maksudnya roti itu roti yang sedap. Pernahkah Nabi makan itu? Lalu kata Sahal, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiy hatta laqiya Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Kata Sahal, jangankan nak makan, nak tengok roti itu pun Nabi tak pernah nampak roti itu macam mana. Jangankan nak makan roti yang sedap itu, nampak pun Nabi tak pernah nampak roti yang sedap itu, roti putih yang telah diayak itu. Ya. Lalu ditanya, ya, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi tidak pernah nampak dan Nabi tidak pernah makan pun roti itu. Faqila lahu, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Hai Sahal, ditanya dia Sahal ini, masa zaman kamu itu, ya, masa zaman kau ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak penguli tepung ataupun pengayak? Tahu tak pengayak? Ayak. Kalau kita ayakkan, kita panggil tu kan penapis tepung tu kan. Zaman Nabi, masa kau dengan Nabi, ada tak kamu punya pengayak tepung itu? Lalu kata Sahal ini, makanat lana manakhil. Zaman kami waktu itu tidak ada lagi pengayak tepung tu. Kata Sahal.
Lalu tadi yang bertanya ini pun tanya, kaifa kuntum tasna'una bisyair? Jadi bagaimana kamu proses gandum? Bagaimana kamu proses gandum? Kamu ambil tepung-tepung itu, kalau paham kan tak? Ambil tepung, letak di atas tempat penapis tu, buang. Kan? Yang bersihnya saja yang sudah ditapis tu dapat ditadah dan dibuat roti. Zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi tidak ada. Lalu ditanya, jadi Sahal, bagaimana kamu proses gandum itu untuk kamu makan jadikan roti? Bagaimana? Kata Sahal ini, kunna nanfukhuhu fayatiru minha ma tara summa na'jinu. Kami tiup sisa-sisa jerami dan antahnya, barulah kami uli. Ya, dia ambil tu gandum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal ni kata, masa tu belum ada pengayak, belum ada penguli, belum ada penapis. Dia ambil gandum itu, ya, lalu ditiup sahaja untuk hilangkan, untuk pisahkan antahnya dan juga jeraminya. Sudah terpisah, barulah diuli. Bayangkan makan dalam keadaan ada dia punya antah. Maksudnya ada akar-akarnya. Nabi makan begitu. Zaman Nabi tidak ada itu. Kata Sahal, zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya tidak ada alat itu. Baik. Hadis yang ke-147, ya, kita teruskan pengajian kita. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala, ma akala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrajah wala khubizalahu muraqqaqun. Baik. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, baginda Nabi tidak makan di atas meja. Kata Anas bin Malik, baginda Nabi tidak makan di atas meja, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan di atas pinggan mangkuknya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti-roti yang lembut itu, yang sedap itu. Tu Nabi tidak makan di atas meja, Nabi tidak makan di atas pinggan mangkuk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pun makan roti yang enak ini, ya. Faqultu li Qatadah. Lalu Qatadah ini, ya, Qatadah ini ditanya dia oleh Yunus tadi, di pengeluar hadis ini tadi, dia tanya kepada Qatadah. Jadi bagaimana sesungguhnya Nabi dan kamu makan kalau bukan di atas meja, bukan di atas pinggan mangkuk, ya, bagaimana kamu makan? Lalu jawab Qatadah, ala haziz sufar, kami makan di atas saprah ini. Kami makan di atas saprah ini. Saprah, tahu tak saprah? Sebut macam mana, ya? Saprah ni di atas lapi. Nabi SAW makan di atas lapi. Itu cara Nabi SAW. Nabi tidak makan di atas meja, tidak ada pinggan mangkuk, Nabi makan di atas lapi. Kalau kita hari ini, kata penulis buku ni, kata, ya, makan di atas talam itu. Makan di atas talam, ya. Itu baginda Nabi SAW. Maka kita ni jangan pula terlalu berlebih-lebihan. Mentang baca hadis Nabi tidak makan di atas meja, balik rumah, ya, balik rumah, mak, setelah balik meja ni, mak, kenapa Nabi nak makan di atas meja, mak, kami belajar? Jangan. Ada pula begitu pemahaman. Tak disebut di sini makan di atas meja itu wal aklu 'alal khawani mubahun. Makan di atas meja itu harus, ya, walaysa bimuharramin, dan bukannya haram. Mana kata kalau di rumah kita ada meja, makanlah di atas meja. Kalau mau makan di bawah tidak ada masalah, tapi jangan terlalu, ini maksudnya membuanglah meja ni, mak, zaman Nabi tidak makan di atas meja. Tak, bukan begitu pemahamannya. Kerana apa? Itu nak menunjukkan sifat tawaduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi orangnya hebat, Nabi tetap merendahkan dirinya, makan di bawah, ya. Dan disebutkan kata Qatadah ini, ya. Qala Qatadah, kunna na'tiya Anas bin Malik wa khabbazuhu qa'imun wa khiwanuhu mawdu', ya. Kata Qatadah, selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ini, kami menziarahi Anas, iaitu Anas bin Malik, ya, yang mengeluarkan hadis tadi itu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan di atas meja. Hadis ini pada Anas bin Malik,
yang Nabi SAW di atas tidak makan di atas pinggan mangkuk, ya. Kata Qatadah, selepas Nabi wafat, beberapa ketika lepas Nabi wafat, kami pergi menziarah Anas bin Malik ke rumahnya. Lalu kami nampak di situ, di rumah Anas bin Malik, ada meja untuk Anas bin Malik letak makanannya. Mana kata boleh, tak ada masalah. Tapi Nabi makan begitu sebab menunjukkan tawaduknya Nabi itu, ya, yang Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita. Baik. Dan hadis yang terakhir sebelum kita menutup kuliah kita pada malam ini, hadis yang ke-148. An Masruqin. Masruq ini nama seorang lelaki. Masruq ini, ya, ada nama seorang lelaki. Kenapa dia dinamakan Masruq? Li'annahu suriqa wa huwa saghir thumma wajadahu ahli. Masruq ini, ya, dia ni nama orang lelaki, diberikan gelaran kepada Masruq ini kerana waktu dia kecil dia pernah kena culik. Masruq ini yang cerita pasal hadis ni, ya, namanya Masruq. Dia pernah waktu kecilnya kena culik. Waktu kecil dia kena culik, hilang dia. Kemudian beberapa ketika dijumpa dia oleh keluarganya. Lalu melekatlah nama itu, ya, nama Masruq itu, dan dia merupakan min kabairut tabi'in, imamun wa huwa imamun min kabarit tabi'in. Dia imam besar daripada kalangan tabi'in. Apa dia kata? Kata Masruq ini, qala dakhaltu ala Aisyah fada'at li bi ta'am wa qalat ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abkiya illa bakitu. Qala qultu lima? قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. Tengok kata Masruq ini, ya, selepas beberapa ketika Nabi SAW wafat, aku, ya, Masruq ini mengunjungi Sayyidatina Aisyah di rumahnya, ya. Lalu ketika itu Sayyidatina Aisyah ini menghidangkan makanan kepada kami. Waktu kami datang ke rumahnya menziarah Aisyah, ketika itu Sayyidatina Aisyah menghidangkan makanannya kepada kami, ya. Lalu Sayyidatina Aisyah ini kata, wa qalat ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abqiya illa bakita. Kata Aisyah, setiap kali aku makan kenyang, aku makan yang sedap-sedap, aku akan menangis. Kata Aisyah, setiap kali makan yang kenyang ataupun makan yang sedap-sedap, Aisyah ini akan menangis. Kita pula kalau makanan tidak sedap menangis. Ya, terbalik kita. Ya, tapi Aisyah makan sedap menangis. Kita kalau tidak sedap menangis, komplain. Tapi Aisyah, kata Aisyah, kalau dia makan yang sedap-sedap, setiap kali makan yang sedap-sedap, aku kenyang, aku pasti akan menangis. Ya. Lalu ditanya oleh Masruq tadi, kenapa engkau menangis? Ya. 5, kenapa? Lalu kata Aisyah, aku teringat halku waktu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup ini, ya. Demi Allah, kata Aisyah, ma syabi'ah min khubzin wa lahmin marratain fi yaumin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan dalam 2 kali sehari. Makna kata, kalaulah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi itu Nabi sarapan, ya, makan sedap, nanti waktu makan tengah hari ataupun makan petang, makanan Nabi sudah tidak yang sedap, makan biasa. Nabi tidak akan makan sedap sepanjang hari. Sepanjang hari itu waktu hidup Nabi tidak akan makan sedap dan makan kenyang. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita habis tajuk ini, ya. Ya, tajuk ini kita habis, tapi antara nota kaki yang Ustaz dapat, ya, di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan kepada kita, ya, yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan tangan, ya, dengan menggunakan 3 jari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan, lepas makan Nabi jilat 3 jari ini. Jari mana? Ibu jari, jari telunjuk dan juga jari tengah. Ada disebut tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa? Ada tidak disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa? Doa khusus makan itu ada tidak? Tidak ada. Jadi kita baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu doa makan atau tidak? Tidak. Nabi hanya sebut, ya, Nabi sebut
kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Mana-mana perbuatan yang tidak dimulakan dengan membaca bismillah tertolak. Jadi kalau kita tidak baca doa makan, kita sekadar baca bismillah, doa bismillah, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa makan atau tidak? Tidak. Ini bukan doa makan. Tapi salahkah kita berdoa dengan itu? Tidak salah, sebab dia doa makan ini maksudnya Allahumma barik lana, ya Allah, barik lana, berkatilah ke atas kami apa-apa yang telah engkau berikan, yang sedang engkau berikan dan akan engkau berikan, fima razaqtana, daripada rezeki kami. Rezeki ini tidak semestinya duit. Rezeki ini, rezeki kita dapat kesihatan yang baik, itu rezeki. Ya, rezeki kita jalan di bandar, ada roadblock, lepas kita daripada roadblock, rezeki. Rezeki tengah jalan di bandar mencari parking, tiba-tiba ya kita datang, kereta keluar, rezeki. Ya. Jadi kalau sebab tu Ustaz ya pernah baca doa, ada satu orang ni dia pernah baca doa makan. Dia pernah baca imam, dia baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makmum di belakang ketawa. Apa imam baca doa makan? Tak ada doa lain sudah ke imam. Kita yang jahil. Kita yang jahil. Kita yang jahil. Doa makan itu khusus itu tidak ada. Tapi salah atau tidak kita baca? Tak ada. Sebab maknanya baik. Maknanya baik. Doa itu maknanya baik. Maka boleh. Tapi kalau nak mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu doa khusus yang diajar Nabi untuk makan. Bukan. Yang Nabi ajar tadi, yang Ustaz sebut, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Itu bismillah. Sahabat sebut kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami ni kalau makan tak pandai kenyang. Kata ke Nabi SAW, kamu makan secara berkumpul dan kamu baca bismillah. Ya, mana kata lepas ni kita sudah ada pengetahuan. Ya, mana kata nak baca silakan. Sebab dia minta keberkatan daripada rezeki kita, bukan sekadar rezeki yang kita makan, tapi rezeki kepada pembelajaran, kita cepat faham, dapat kawan-kawan yang baik, ya, dapat kehidupan yang baik, ya. Macam Ustaz sebutlah, rezeki masuk bukan semestinya dari makan, tapi dari kesihatan kita. Faham tak? Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini dapat kita amalkan, ya, seterusnya dapat kita sebarkan dan mendatangkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting, dan banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ingatan kita kepada baginda. Kita ingat kepada baginda, insya-Allah di hari akhirat kelak baginda pasti ingat sama kita, dan kemenangan hakiki bagi kita, kebahagiaan hakiki bagi kita bila kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Bila kita sebut ya Rasulullah, aku umatmu, ketika itu bila Nabi melihat kepada kita, itulah kemenangan paling besar dalam diri kita. Maka waktu hidup di dunia jangan lupa Nabi, amalkan sunnah Nabi. Di sini amalkan sunnah Nabi, yang kamu mampu sila amalkan. Yang mampu dari segi berpakaian, dari segi makan, dari segi duduk, itu amalkan. Mudah-mudahan menjadi batu loncatan untuk kita terus bergerak menuju kepada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang segala kelemahan itu datang daripada diri ustaz yang sangat dhaif ini. Kita tutup majlis ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين في عافية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.